Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Lia Amira Anarigos. Tumpuan berita, Menteri Belia dan Sukan Malaysia Hannah Yeoh mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Isnin. Kunjungan hormat sempena lawatan rasmi beliau ke Sarawak itu antaranya membincangkan mengenai kerjasama yang boleh dilakukan untuk pembangunan sukan dan belia. Bercakap kepada media selepas kunjungan hampir sejam itu, Hannah berkata Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari telah berkongsi idea dan pandangan beliau terutama mengenai multikulturalisme dari segi konsep kekuatan perpaduan yang wujud di Sarawak dan bagaimana idea-idea berkenaan boleh diterap untuk membina sukan dan belia. Jadi konsep itu agak menarik, idea-idea beliau, dan kita akan bawa ini balik ke Putrajaya untuk bincang bersama dan tengok bagaimana kita boleh bekerjasama dengan lebih erat lagi untuk membangunkan industri ini. Saya juga telah berkongsi limitation yang saya ada dan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak cukup terbuka untuk kita bincang bersamalah. Kita kena kerja rapat bersama Datuk Karim dan saya untuk tengok bagaimana kita boleh membina bersama. Hari ini hanya mencetuskan idea-idea baru untuk dengar tapi fokus adalah dari segi perpaduan. Ya. Dan selepas ini mungkin ada perbincangan dengan Datuk Karim juga. Saya akan berjumpa dengan Datuk Karim pada 16 hari bulan. Datuk Karim akan berjumpa dengan saya di Putrajaya. Dalam pada itu, beliau menambah kementeriannya juga berhasrat untuk mempelajari serta meneliti kelebihan akuatik yang kuat di Sarawak berbanding negeri-negeri lain. Kita nak belajar bagaimana akuatik ini begitu kuat di Sarawak dan apa yang membezakan Sarawak daripada negeri-negeri lain, apa yang anda lakukan di sini sejak kecil lagi untuk kanak-kanak, bagaimana mereka membangun dan jadi pandalila. So these are some of the discussion that we are looking at. Sementara itu, edisi sulung kejuaraan silat Premier Antarabangsa Sarawak 2023, Anjuran Rumpun Silat Sarawak RSS bakal menyajikan aksi yang bertenaga dan memukau para peminat sukan tempur ini yang akan berlangsung di Stadium Tertutup Petrajaya pada 27 Februari hingga 5 Mac depan. Sebanyak 16 negara dengan hampir 800 pesilat dijangka menghangatkan saingan buat julung kali penganjuran kejuaraan silat antarabangsa di Bumi Kenyalang itu yang dijangka akan dirasmikan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Menurut Timbalan Presiden RSS Datuk Muhammad Yusnar Matali, pihaknya komited untuk memastikan perjalanan kejohanan ini berlangsung dengan baik. Sehingga semalam kita baru dapat 11 penyataan dan penyataan ini akan tutup pada 16 Januari. Saya baca beberapa negara yang dah menyatakan kesediaan untuk menghantar tim: Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Filipina, Uzbekistan, Kyrgyzstan, India, South Africa, Thailand dan Vietnam. Dan negeri-negeri dalam Malaysia, Sarawak sendiri, tuan rumah, ada 2 tim: Terengganu, PDRM, Pahang, Melaka dan Negeri Sabah. Beliau menjelaskan demikian dalam sidang media selepas melakukan kunjungan hormat ke atas Premier Sarawak di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Isnin. Katanya juara keseluruhan akan membawa pulang hadiah berupa wang tunai $20,000 Amerika Syarikat, medal emas selain buat kali pertama tali pinggang kejuaraan diperkenalkan bagi juara setiap kategori yang dipertandingkan. Dalam masa sama ujarnya, pelbagai program menarik turut diadakan bagi menghangatkan penganjuran antaranya acara larian pendekar, pesta makanan serta festival kebudayaan anjuran Majlis Seni Sarawak. Jelasnya lagi, keterangan lebih lanjut akan disampaikan menerusi sidang media bersama Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan merangkap Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah pada suatu masa yang akan ditetapkan nanti. Terdahulu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari telah menerima kunjungan hormat daripada Persatuan Persahabatan Sarawak Cina yang diketuai oleh Presidennya Datuk Wee Kok Tiong. Sejurus selepas itu, Premier Sarawak menerima kunjungan daripada Gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Cina Sarawak ACCCIS. Kunjungan tersebut lebih kepada membincangkan mengenai kerjasama yang ingin diperkukuhkan bersama Kerajaan Sarawak dalam usaha merancakkan lagi kegiatan ACCCIS melibatkan komuniti di negeri ini. Untuk rekod, kedua-dua kunjungan hormat itu turut disertai Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian.
Berita seterusnya, kontraktor yang dianugerahkan projek kerajaan dinasihatkan untuk memulakan kerja dalam tempoh sebulan bermula dari tarikh pemberian projek. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Embas berkata tindakan tegas akan dikenakan kepada kontraktor yang gagal berbuat demikian termasuk penamatan kontrak. Ujarnya ia merupakan pendekatan kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS yang memandang serius isu projek tertangguh dan sakit. Selain itu jelasnya syarat yang lebih ketat turut akan dibuat dalam pemberian kontrak. Beliau mengulangi perkara itu semasa mesyuarat Jawatankuasa Pembangunan Bahagian Betong yang diadakan di Betong pada Isnin. Dalam pada itu, Datuk Amar Douglas Ugah mendedahkan pihaknya mendapati terdapat beberapa kontraktor mendapat 20 atau lebih projek yang dikhawatiri berulangnya isu subkontraktor selain dapat menjejaskan kualiti projek dan juga tertangguh atau projek sakit. Sementara itu, beliau juga berkata bajet pembangunan tahunan yang diberikan perlu digunakan sepenuhnya dalam tempoh yang ditetapkan. Ujarnya ini termasuk memanfaatkan bajet pembangunan sebanyak 1.5 bilion ringgit yang diperuntuk kepada Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA. Namun jelasnya jika isu kontraktor yang tidak berprestasi dan projek tertangguh atau sakit masih berterusan yang akan menyebabkan pelbagai masalah berlaku. Selanjutnya, kerajaan GPS sudah dikenali sebagai kerajaan yang stabil dan kuat. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugah Embas berkata, pelantikan 5 menteri dan 6 timbalan menteri daripada kalangan wakil rakyat GPS akan menjadi penghubung antara kerajaan pusat dan kerajaan Sarawak. Katanya pilihan raya umum ke-15 PRU15 telah pun berakhir dengan lancar. Namun apa yang penting, masyarakat harus terus memperkasakan parti GPS. Beliau berkata demikian dalam Majlis Penghargaan Jentera PRU15, Majlis Sambutan Hari Krismas dan Tahun Baharu 2023 peringkat Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Saban di Dewan Masyarakat Sepauh pada Ahad. Sehubungan itu katanya kerajaan pusat berkonsepkan kerajaan perpaduan telah ditubuhkan bagi menamatkan krisis yang berlaku selepas PRU15. Tambahnya ia juga sekaligus menamatkan pergolakan politik dan parti-parti politik saling bekerjasama demi kerajaan yang lebih stabil. Terdahulu Datuk Amar Douglas Ugah berkata kawasan Bukit Saban akan mempunyai dana terbaru berjumlah 200 juta ringgit bagi menjalankan program pembangunan di situ. Di Miri pula, Taiwan Buddhist Church Foundation Malaysia Miri Lisen atau Church Miri telah memberi banyak sumbangan kepada masyarakat Miri terutamanya bagi golongan yang memerlukan. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, pertubuhan tersebut berjaya melaksanakan pelbagai aktiviti kebajikan dengan tujuan meringankan beban masyarakat tempatan yang terkesan akibat masalah yang dihadapi. Jelasnya sejak penularan wabak COVID-19 contohnya, Church Miri telah meminjamkan 250 katil kepada Hospital Miri yang pada ketika itu telah menghadapi isu kekurangan katil untuk pesakit COVID-19. Beliau berucap demikian dalam program Vegetarian Annual Banquet Lotus in the Heart cum Fundraising Miri Church Jingsi Hall Construction di Eastwood Valley Golf and Country Club Miri pada Ahad. Sementara itu, Datuk Seri Lee yang juga Menteri Bertanggungjawab bagi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri turut menggesa agar setiap persatuan, badan amal atau syarikat swasta memberikan kerjasama kepada pihak kerajaan untuk menyelesaikan isu-isu berbangkit di bahagian Miri seperti kekurangan mesin atau makmal perubatan. Dalam majlis sama, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin itu turut mengumumkan akan mengatur peruntukan sebanyak RM50,000 untuk tabung dana pembinaan Dewan Jingsi Miri. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.